Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Isekwe. Nama saya Suara. Nama saya Jai. Selamat datang ke podcast kami. Hari ini topik kita sangat menarik, iaitu macam mana Islam sampai ke alam Melayu. Ya, topik ini memang penting sebab Islam bukan sekadar satu agama, tetapi juga jadi sebahagian daripada sejarah, budaya dan cara hidup masyarakat kita di rantau alam Melayu ini. Betul tu, Islam banyak membentuk identiti orang Melayu dari segi nilai, adat, malah juga sistem pemerintahan. Jadi, jom kita sama-sama bincangkan macam mana sebenarnya Islam mula sampai dan tersebar ke rantau kita. Baik, sebelum kita bincang teori tentang kedatangan Islam, kita kena tahu dulu apa maksud alam Melayu itu sendiri. Alam Melayu merujuk kepada kawasan yang sangat luas termasuk Tanah Melayu, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand dan juga Filipina. Kawasan ini sejak dulu lagi memang terkenal sebagai pusat perdagangan sebab kedudukannya strategi di antara India dan China. Betul, zaman dulu pedagang dari berbagai tempat akan singgah di pelabuhan alam Melayu untuk berdagang rempah, kain dan barangan lain. Jadi, tak heranlah kalau banyak pengaruh luar masuk ke sini, termasuklah agama Islam. Lagi satu, masyarakat alam Melayu masa tu memang terbuka dan mudah menyesuaikan diri dengan pengaruh baru, asalkan ia membawa kebaikan. Sebab tu, bila Islam datang dengan ajaran yang lembut dan penuh nilai kemanusiaan, ramai yang tertarik untuk mendalami dan menerimanya. Baiklah, sekarang kita masuk kepada teori utama tentang macam mana Islam sampai ke alam Melayu. Suara boleh mula dengan teori Arab. Boleh. Teori Arab kata Islam datang terus dari tanah Arab sejak Arab ke-7. Pedagang Arab waktu tu dah lama berdagang di kawasan Nusantara. Antara bukti kuat teori ini ialah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Pasai yang menunjukkan adalah pengaruh Arab sejak awal lagi. Menarik. Tetapi teori kedua pula, teori India menyatakan Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat dan Coromandel di India. Mereka datang berniaga sambil berdakwah. Bukti yang digunakan ialah bentuk batu nisan di Melaka dan Pasai yang bercirikan seni bina Islam dari India. Dan satu lagi teori ialah teori China. Menurut teori ini, Islam disebarkan oleh pedagang Cina. Malah, Melaka pernah ada hubungan diplomatik dengan dinasti Ming. Jadi, teori ini pun ada asasnya. Ya, selain para pedagang, para ulama dan pemerintah juga memain peranan besar. Bila sultan atau raja memeluk Islam, raja pun akan ikut sama sebab mereka percaya dan hormat pada pemimpin. Islam bukan datang dengan paksaan, tapi melalui contoh yang baik, alam mulia dan perdagangan yang jujur, sebab itu ia mudah diterima masyarakat. Sekarang, kita juga akan kongsi pandangan masing-masing pula. Suara, bagi awal teori mana yang paling meyakinkan? Bagi saya, teori Arab paling kukuh sebab ia ada bukti sejarah dan arkeologi yang jelas. Lain itu, hubungan antara dunia Arab dan alam Melayu dah wujud sejak awal lagi. Jadi, saya rasa teori ini paling logik. Saya pula rasa semua teori itu ada kebenarannya. Mungkin Islam sampai bukan dari satu arah saja, tetapi melalui berbagai jalan serentak dari Arab, India dan China. Alam Melayu masa itu kan pusat pertemuan perdagangan, jadi memang logik kalau Islam datang dari berbagai sumber. Saya setuju, yang penting Islam tersebar secara aman melalui perdagangan, dakwah dan perkahwinan. Itu sebab Islam cepat diterima oleh masyarakat alam Melayu. Jadi kesimpulannya, kedatangan Islam bukan sahaja bawa perubahan agama, tetapi juga budaya, politik dan pendidikan di alam Melayu. Dan pengaruh itu masih kekal sampai hari ini. Betul. Terima kasih
kerana dengar podcast kami bertajuk Macam Mana Islam Sampai ke Alam Melayu. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye.